Assalamualaikum. Hari ini hari Jumaat. Sekali-sekala kita bersua kembali, jadi anda akan rindu merindui kami. Saya Hasnurul Muhammad dan saya Khairul Anwar Yahya. Bersama-sama kita Solo Ambush. Siapa tak kenal kan? Nyanyi sikit dulu. Malamku igau, keluarlah kau. keluarlah kau, jangan seru. Jangan seru walaupun siang. Dari Jumaat Kan? hari ini. Hari ni sebenarnya adalah hari yang istimewa sebab lebih setahun Hani. Ya. Solo Ambush tu nama pentas, tapi apa panggil Hani kan. Ya. Pengikut Facebook, media sosial Abang panggil Hani kan. Siapa tak kenal dengan Abang Hani kita? Tak kira waktu siang, malam, petang, dia akan menjejaki entiti-entiti. Tapi itulah apa peliknya ialah sejak MCO hari itu aktif pula Abang Hani menjejak entiti. Macam mana ni sejak PKP ni aktiviti menjejak entiti ni? Adakah entiti juga dikenakan perintah kawalan pergerakan? PKPD diperketatkan bersyarat. Okay, cerita dia sebab saya sebelum ni bekerja di Vietnam. Dan saya hanya boleh membuat perjejakan sebulan sekali. Tetapi setibanya saya kembali ke Malaysia, saya merasa excited dan saya rasa saya perlu lebih aktif untuk membuat penjejakan di tempat-tempat besar di Malaysia. So daripada PKP, daripada saya duduk diam dan saya bergerak secara solo yang tidak ada masalah pada regulation PKP, so saya just go ahead and do it seminggu dalam 3-4 kali macam tu. So kiranya Hani buat ni secara full time ya. Dulu ada kekangan-kekangan disebabkan oleh tuntutan kerja. Ya, betul. Okey. Tapi ni ramai ni Assalamualaikum Abang Hani kan. Okey. So apa ni Hani, bila Hani buat perkara begini secara full time ya. Ada yang tak selesa, ada yang tak senang sebenarnya. Cuba jelaskan kepada orang ramai apa sebenarnya bila Solo Ambush ni menjejaki entiti-entiti, apa bukan nak kata hantu lah kan, ataupun roh, tetapi lebih kepada benda-benda yang paranormal. Okey, benda yang pertama yang tak senang, saya tak kisah kerana mereka tidak faham apa sebenarnya misi Solo Ambush. Misi Solo Ambush sebenarnya adalah merungkai misteri ataupun merungkai rahsia-rahsia di tempat-tempat yang dikatakan anchor, yang dikatakan mempunyai pelbagai gangguan. So Solo Ambush akan pergi, akan buat penelusuran, akan cek dan cuba merungkai apakah misi yang sebenar, kejadian yang sebenar terjadi. Sekiranya di situ dikatakan adanya hantu, ada gangguan, roh. Tapi Hani kata ada, bila kita guna tajuk Solo Ambush terus jejak hantu atau roh, ramai yang call kata tak puas hati. Kenapa roh? Sebab roh tak boleh dijejak, itu urusan ni. Ada juga Hani yang kena marah dengan pasal penggunaan roh. Apa penjelasan? Okey, penjelasan aku di sebalik daripada perkataan roh itu, apa yang kita bagi tahu kebanyakan language yang digunakan masyarakat kita adalah hantu je roh. Kalau hantu je Pontianak. So kita letak roh sebagai definisi umum, dan sesi sekarang kita cuba ceritakan yang akan kita lebih spesifik, iaitu entiti sebenarnya, bukan roh. Kita jangan letak roh sebagai definisi umum sebab masyarakat kita rasa hantu je roh. Kita gunakan terms untuk understanding at the first place. Second, yang understanding yang kedua sekarang kita akan jelaskan entiti, bukannya roh. Tapi sejak PKP hari tu saya tengok dalam seminggu tu mesti ada 2-3 live ya di Facebook Solo Ambush. Kenapa begitu? Kenapa banyak sangat kawasan yang dijejaki? Macam mana perancangan untuk pergi kawasan ni? Okey, sebenarnya bukan saya nak buat sampai 3-4 kali. Banyak fan yang minta, yang request untuk saya pergi ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini. Pakai kabel card tak masa pergi ke sana, ke sini? Ada juga. Ada yang dia request. So saya pun rasa excited sebab dah lama saya tidak berinteraksi dengan fans, dengan semua followers. Dengan saya pun excited, dia pun excited. Seminggu 3 kali pun tak ada masalah, atau 5 kali pun tak ada masalah. Sehingga sekarang saya excited dengan semua sokongan daripada fan, dan saya akan teruskan penjejakan as long as what they want, then I fulfill it. Lokasi mana yang paling panas, yang ada banyak aura yang boleh dikesan? Okey, inilah soalan yang baik sebab kebanyakan waktu siang bila saya buat survey atau buat Ricky, biasa saja. Tiba-tiba pada waktu malam jadi lain.
Dan ada tempat yang waktu siangnya kita ingat terlalu kuat tetapi waktu malam jadi lain. Ianya menjadi satu perkara yang subjektif daripada kita meletakkan satu definisi actually tak semestinya konkret. Dia akan menjadi perkara subjektif dan benda yang sebenar akan berlaku semasa kita membuat live. So kalau berbalik pada soalan Latino tadi, macam mana definisi yang kuat tak kuat? Actually saya mesti letakkan sesuatu yang subjektif, tak ada yang konkret. Tapi saya ingat ada satu lokasi yang saya menonton waktu tengah malam. Dah lah duduk seorang. Duduk rumah terangkat badan ni. Lokasi tu rumah Mona Fendi. Dan kalau kita tengok di dalam Facebook pun rasa seram. Bagaimana keadaan sebenar di lokasi? Okey, keadaan sebenar saya letak seram tepi dulu. Kawasan dia mempunyai tekanan yang agak kuat. Macam mana tekanan tu dirasakan? Seperti anda menyelam di dalam sungai, di dalam kolam lebih kurang 2 meter, macam tu lah tekanan yang anda rasa. Lepas itu suasana dia berkabus, tekanan berkabus dan mistik. Okay, mistik tu seperti seolah anda berada di tempat yang lain walaupun anda berada di alam kita. Ia adalah sesuatu yang hanya anda dapat rasakan sekiranya anda pergi di situ. Tapi Hanif, perlu ke kita mencabar untuk entiti tu keluar? Saya selalu tengok keluar kamu. Pengikut setia juga ni. Yelah, tak ada benda nak buat. Perlu ke kita mencabar dia untuk keluar? Ada setengah tempat ada tak dia kita tak cabar lagi dia dah keluar? Okey, mencabar itu sebenarnya adalah satu provokasi ya. Setelah macam-macam saya buat, saya menyanyi, saya provoke dengan menyanyi, saya provoke dengan memanggil. Bukan menyeru, saya provoke satu provokasi. Dan cabar itu adalah provokasi yang paling last sekali lah. Sekiranya cabar pun tak keluar, bosan lah. Ada yang tak keluar ya? Sebab mungkin diorang takut kot. Saya pun tak tahu sebab saya tak fikir saya dalam keadaan nak tunjuk berani. No, saya fikir saya adalah medium pertengahan untuk cuba tengok adakah misteri yang diberitahu oleh penduduk tempatan ni adalah valid. So saya cabarlah sesuatu yang perlu juga. Yalah, selain daripada misteri rumah arwah Mona Fendi ya, ada juga baru-baru ni pasal misteri ketukkan pintu tok macam tu kan. Tapi misteri ketukkan pintu tu memang orang kampung takut. Macam mak saya sendiri, dia tinggal dengan adik saya. Memang dia takut selalu dia tidur dekat bilik dia bahagian luar lah. So sekarang dia tidur dalam bilik dekat dengan bilik adik. Cuba cerita sikit. Ni ketukan ni misteri ke, betul ke, atau permainan manusia ke, macam mana ni? Okey, saya tak buat apa-apa kesimpulan, tetapi daripada apa data yang saya dapat daripada AJK, daripada pihak berkuasa, pihak polis, kami telah berbincang. Daripada AJK membawa saya daripada satu rumah ke satu rumah yang diketuk dan saya membuat sedikit analisis dan beberapa saya membuat penjagaan untuk mendapatkan beberapa bukti adakah ini berkaitan dengan mistik ataupun manusia ataupun fizikal. Ni lokasi mana Hani? Sebab dia banyak lokasi. Dalam negeri Selangor lah ya. Di Sabak Benam dalam negeri Selangor. Cuma di taman tu saya tak dapat nak katakan kerana saya dah janji pada penduduk saya takkan sebut. Pasal lah tu. So daripada apa yang saya nampak, hanya menunggu further validation. Kebanyakannya apa yang saya nampak adalah 80% daripada manusia. Saya hanya perlu membuat further validation pada mana saya tak cukup masa. Saya hanya berada 2 hari di sana. 80% andaian ni ialah itu perbuatan manusia. Bukan andaian 80% apa yang aku nampak dan bukti-bukti tapak kaki, kotak rokok dengan botol air dan tempat rehat seperti menunjukkan ianya angkara manusia. Dan lokasi rumah yang terganggu itu berdekatan dengan jambatan kecil untuk menuju memudahkan sesiapa saja keluar, ketuk atau masuk balik. Atas motif apa, adakah motif jenayah atau motif gangguan secara suka-suka, aku pun tak tahu. Ada strategi lah, ketuk terus lari. Ketuk dan tapi lari. Nasihat solo ambush kalau berlaku macam tu, apa nasihat? Adakah perlu tuan rumah tu buka pintu dia ke ataupun duduk sahaja dalam rumah, tak payah provokasi? Okay, the best sangat senang jangan buat apa-apa, tapi the best letak lampu depan pintu saja. So sekiranya seseorang tu mempunyai motif nak main-main ataupun jenayah, kalau tempat dah terang sangat dia takkan pergi, dia hanya pergi tempat yang gelap saja. Letak cahaya lampu je. Itu je. Itu dia misteri ketuk-ketuk Ramadan bulan 4 insya-Allah kita puasa.
dan itu adalah apa yang aku nampak, dan pelbagai pihak lain yang membuat analisis, yang buat siasatan mungkin mempunyai jawapan yang lain. Dan kebanyakan ramai yang tanya aku, mana datang kepala yang kepala atas bumbung tu? Mana datang gambar kepala atas bumbung? Mana datang gambar yang di sebalik tingkap itu? Dan beberapa kisah-kisah jin kena tangkap apa semua. Actually itu semua adalah tokok tambah, tokok tambah yang tak berkaitan langsung, yang pada mana pihak jawatan kuasa dan penguatkuasa agak kesal dengan benda ni sebab terlalu banyak ditokok tambah. Tapi nasihat tu jangan buka pintu lah rumah. Nasihat jangan buka pintu. Ada satu lagi isu yang menarik dalam sedang berlaku di Malaysia ni. Hani pernah pergi buat penjejakan entiti di Bukit Antarabangsa. Baru-baru ni menteri mencadangkanlah supaya kawasan itu dijadikan taman. Apa pandangan pernah Bukit Antarabangsa yang mana? Tu Highland Tower. Highland Tower yang itu tu. So pernah pergi kan, tinjau kan bagaimana kawasan tu, adakah sesuai untuk dijadikan taman? Okey, pertama kali kawasan betul-betul di Highland Tower tu adalah laluan air bukit. So kalau nak buat taman boleh, tapi pastikan laluan air bukit itu tidak terganggu. Apa yang saya maksudkan, laluan air tu mungkin dia boleh buat sungai mini. So kita tidak mengganggu laluan air, biar dia mengalir secara terus. Dan apa yang terjadi sekarang sebenarnya, laluan air itu terganggu dan lama kelamaan tapak pembinaan Highland Tower itu dia menjadi tidak kukuh. Sebab itu kemungkinan ia collapse. So kalau nak buat juga, buat, tapi pastikan laluan air itu proper. Itu dari segi laluan air, bagaimana pula dengan entiti? Kuasa, ada ke entiti di sana? Kuat, kuasa sedang, tak ada kuasa. Aura macam mana? Rasa boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Buat je, bagi cantik orang datang. Bagi tak cantik orang tak datang. Kalau biar macam tu jadi sarang benda lain pula kan. Kalau biar macam tu akan menjadi sarang, sama ada sarang ular, jadi safari, you know. Apa ni, macam Hani cakap yang Hani akan explore tempat-tempat di semenanjung Malaysia, di Malaysia. Hani pernah pergi Mimalen? Pernah. Okey. So baru ni dia timbul balik kisah Mimalen ni. Okey. Jadi adakah Hani ada perancangan untuk masuk semula ke Mimalen dan tengok Mimalen 2021? Okey, Mimalen adalah satu lokasi yang menarik bagi saya sehingga sekarang. Cuma sekarang ni dia telah diambil alih, dan untuk masuk ke situ perlu mendapat kebenaran yang lebih strict. So menjadi sedikit kesukaran untuk saya nak masuk dan membuat permohonan. Itu yang saya letak tepi sekejap. Kalau diberi peluang, pihak berkenaan beri peluang, okey, ni Sulaiman boleh masuk untuk 2-3 malam, ya saya pun suka nak buat benda tu. Dan Mimalen. Bukit Putus apa cerita? Okey, Bukit Putus malam sesuatu yang di luar dugaan lah sebenarnya. Sebab pelbagai cerita yang aku dapat, pelbagai cerita yang diceritakan, dan ada cerita sedih yang mengatakan banyaknya aksiden di situ, menyebabkan kematian, dan ada kes pembunuhan dan mayat diletakkan di tepi corner jalan. Dengan cerita yang begitu, apa yang menyebabkan saya di luar dugaan adalah apabila saya sampai di situ, saya buat penjejakan daripada awal jalan masuk daripada sebelah, bukan Kuala Pilah, sebelah sana, sebelah. Lepas tu sepanjang penjejakan saya tak rasa seperti adanya entiti yang kuat, tak rasa seperti entiti. Makhluk tu ada tapi dia tidak mengganggu. So kalau tanya saya macam mana tempat tu okey je. Cuma kalau nak improve tempat tu perlu letakkan lampu jalan. Pada mana jalan tu dah tak digunakan sangat dah. Bukit Putus. Bukit Putus, jalan Bukit Putus tu masih cantik, cuma tak digunakan sangat pada waktu malam. Mungkin sebab tak ada lampu. Kalau letak lampu mungkin boleh improve. Itu pergi Bukit Putus tu Hani putuskan sendiri atau peminat yang minta suruh pergi? Fans dan follower yang cadangkan. Sekarang sebarang pergerakan Solo Ambush
semuanya berdasarkan fan dan followers yang cadangkan. So kita fulfill lah. Yang mana dekat kita pergi dulu. Yalah. Ketika ni semuanya di dalam Malaysia sajalah. Tak boleh keluar negara lagi kan. So lepasnya ada tempat mana lagi akan dirancang untuk pergi? So selepas ni saya pergi Melaka sekejap. Selepas itu mungkin saya balik ke Kedah, and then ke Kelantan, Terengganu, Pahang. Banyak sebenarnya, ingat sampai bulan 3, bulan 4 tu. Tahun depannya. Melaka, destinasi yang dituju tu di mana di Melaka ni? Pulau Besar. Pulau Di Besar. Pulau Besar kita tengok macam mana ferry, arrangement ferry dengan masa kita macam mana. Tapi apa-apa pun Pulau Besar adalah yang akan saya kunjungi selepas Pulau Langkawi sebenarnya. Tetapi sebab PKP di Kedah, saya terpaksa pulang ke Kedah dan tangguhkan trip ke Pulau Besar. Kenapa di Pulau Besar? Saya baca ada banyak juga dalam Facebook ni ada 2-3 orang yang berminat dengan Pulau Besar di Melaka tu. Yang katanya kononnya ada harta tersembunyi lah, emas tersembunyi lah. Betul ke begitu Hani? Korang tengok. Scan Korang psychic. tengok banyak sangat misteri di Malaysia ni. Banyak misteri di Malaysia. Tapi solo ambush ada seorang je. Okey, pasal Pulau Besar ni menarik perhatian saya. Bagi saya Pulau Besar ni tempat yang baik ya. Kalau kita ikut sejarah lama, tempat yang besar, Pulau Besar ni salah satu tempat untuk pengajian Al-Quran yang baik. Tetapi sayangnya pada masa sekarang pelbagai benda-benda yang tak betul lah, kata tempat pemujaan. Tahlul lah. Tahyul. Keramat lah katanya ya. Tahlul ke tahyul? Tahyul dan tahlul. Tahlul boleh? Ada. Tahyul. Tahyul dan tahlul. Ada ke tahlul? Ada cak. Kita pergi ke DBP. Nanti kita jemput pakar bahasa. Okey. Apa kat mana tadi? Keramat Pulau Besar. Pulau Besar di Melaka. Okey. So Pulau Besar ni dimomokkan dengan pelbagai cerita yang bagi saya tak betul. So Solo Ambush akan membuat rungkaian misteri sama ada betulkah tempat ini mempunyai gangguan sebab terlalu suci sampai ada yang buat pemujaan, membuat mendapatkan cara-cara menaikkan macam-macam. So Solo Ambush akan cuba merungkai betulkah tempat ini macam ini atau sebaliknya. Kalau nak tanya saya punya first impression, berbagai perkara-perkara yang tak betul dibuat. Yang takkan saya sebutkan di sini. Biarlah pada masa yang akan dijaga saya akan ceritakan. Okey. Apa sebenarnya masih lagi hidup dalam tahun lepas, iaitu ketika Solo Ambush pergi ke Jepun, Okigahara. Itu memang waktu tu memang kami follow bukannya secara fizikal pergi, mati duduk balik apa tak ikut, takut. Okay. Bila selepas setahun ya, boleh tak Hani imbas kembali pengalaman di Okigahara, bila dah balik sini, adakah Hani terus diganggu, ada gangguan atau tidak? Okey, secara ringkasnya pengalaman di Okigahara adalah pengalaman yang menarik bagi saya. Menarik dan lain pada yang lain. Dan apabila saya balik Malaysia, so far tak ada apa-apa gangguan, selamat. Sehingga sekarang tak ada masalah, kesihatan pun okey, selamat. Dan pengalaman di sana yang dikatakan, saya ada meletakkan satu kisah di mana di dead zone, saya panggil dead zone kerana saya terpaksa trekking masuk ke dalam tu lebih kurang 1 km dalam hutan, dan di dalam 1 km tu baru ada coverage dan saya buat live. Di situlah saya nampak seperti 3 kepala yang cuba memberi ancaman kepada saya, ancaman membunuh. Okay. Dan pada ketika itu saya ada membaca ayat Quran dan benda tu hilang di episod tu. Itu ada pengalaman yang menarik, dan salah satu daripadanya selain daripada itu, saya sampai di kawasan di mana tulang-tulang binatang nampak seperti tulang rusa, rasanya. Banyak di bahagian di bawah-bawah, dan semasa saya berada tu saya tak nampak mata, saya rasa harimau. Saya cuba panggil tapi harimau tu tak turun. Selain daripada yang itu, setakat rasa aura-aura dan bunyi seperti orang mengilai, orang minta tolong. Ada dalam video YouTube saya tu, dia minta tolong. Saya tak track ini sebab masa tu dah lewat dalam hampir pukul 3 pagi.
di dalam hutan. Sebab hutan negara ni luas. Dia bukannya sekecil 4 padang bola sepak. Dia seluas sampai suku lebih kurang, kalau negeri Perlis tu dia lebih kurang 4 kali negeri Perlis. Okey apa tentang penggunaan perkataan tahlul tadi. Sebenarnya memang ada, saya pun pernah dengar. Tahlul tu adalah salah satu ibadah yang kita rukun dalam selepas kita mengerjakan umrah atau haji, kita kena gunting rambut. Itu tahlul. Tahyul. Tahyul dengan tahlul berbeza. Okey, mungkin soalan ni saya dah tanya dalam masa kita di utusan online dulu. Sekarang ni saya nak tanya untuk Suara Merdeka juga. Ada sebarang ilmu yang Hani amalkan ataupun apa tu? Yalah, bukannya amalan bukan mudah nak berhadapan Oh. dengan makhluk-makhluk halus ni sebab kita tak nampak. Lah. Mana boleh kita tahu apa yang soalan lah. Apalah. Free je soalan dia tadi. Dia selain daripada amalan-amalan tu tak adalah sangat. Cuma kita perlu yakin lah. Kita perlu yakin yang tidak ada apa yang berkuasa selain dia. Betul. Lepas itu daripada dia kita dapat ketenangan, daripada dia kita dapat rezeki, dan daripada dia kita dapat berfikir untuk mengkaji kekuatan dia dan kebesaran dia. Itu je sebenarnya. Tapi kalau nak amal, tak salah. Untuk keyakinan atau penambahan keyakinan diri, jati diri dan keberanian diri, teruskan amal, teruskan buat, ikut apa yang dia kata, dan jawapan tu akan dapat sendiri. Tapi kalau ada orang datang nak berguru dengan Hani benarkan ke tak? Ada yang pernah buat permintaan begitu tak? Saya susah nak terima sebenarnya. Bukan sebab saya tak sudi atau apa. Cuma saya tak ada kelapangan masa. Tapi kalau nak berguru dengan solo ambush ni, Bapak rasa dia mesti ada X factor dalam diri orang itu. Dia bukan boleh sembarangan sahaja. Sebab Tak ini apa, susah nak ajar ni. Kita ada banyak universiti ya. Sana berguru ke sana pun okey juga. Hani, kalau dapat tawaran untuk jadi pelakon, solo ambush the actor, macam mana? Kalau solo ambush the movie, 100% I will accept. Tapi kalau solo ambush sebagai peranan yang bukan solo ambush, minta maaf. Saya tak dapat accept sebab bukan sebab saya ni sombong ke, tak. Sebab fans and followers saya akan jadi frust. Itu saja. Sebab apa tertanya-tanya, berapa ramai peminat solo ambush di luar sana yang nak tengok solo ambush beraksi sebagai aktor kan? Manalah tahu selepas ni kan? Ada tawaran kan? Tawaran ada kan? Cuma kena nilai betul-betul dulu. Nilai betul. Okey. Tapi kalau orang nak bagi karakter apa yang sesuai untuk Hani? Karakter yang sesuai adalah karakter yang diharapkan oleh fans dan followers, iaitu solo ambush sendiri. Tapi saya nak tanya, bagaimana kita jejak entiti macam mana dengan hiburan? Ni ada buat hiburan ke? Nak tengok drama ke, TV ke, filem ke, ada masa untuk buat begitu tak? Sebenarnya saya tak ada masa, tapi saya terpaksa adakan masa. Kerana ini adalah salah satu, kadang-kadang saya hanya bercerita melalui pengalaman saya dan fans excited mendengar. Tapi why not? Kalau daripada saya bercerita, saya akan jadikan dia satu video, fan akan excited untuk lihat dan mendengar. So itu adalah persediaan, saya rasa adalah satu yang valid untuk solo ambush bergerak ke arah itu pada masa yang sama. Okey. Sekarang macam Hani memang bergerak sendirian. Tak ada pembantu, tak ada apa kan. So perancangan Hani untuk mengembangkan lagi apa yang Hani buat untuk tahun 2021. Okey, yes, solo ambush bergerak sendirian, tetapi solo ambush ada admin yang bertugas untuk menjaga page dan bertugas untuk menjaga grup Telegram dan WhatsApp penyelenggara. Diorang ni berperanan penting untuk make sure page dan grup beroperasi. Dan perancangan akan datang, saya mungkin kena bagi jadilah, kena ada studio sendiri. Lepas tu akan cuba dapatkan beberapa orang editor, maybe cameraman. Kita tengok macam mana how the demand is there and how the budget look like. Tapi saya tengok follower Facebook Hani dah ramai ya. Amat ramai, 200,000 lebih, 221,000. Begitu juga di YouTube 100,000 lebih. Adakah ini memberi motivasi untuk Hani terus melangkah ke hadapan? Sudah tentu lagi banyak followers,
dan tentu saya akan lebih bersemangat. Dan the moment of truth masa saya buat live, at least 10,000 yang tengok, 12,000. Tapi itu di tengah-tengah malam pun ada orang tengok. Yang ni macam saya pun tengok juga. Itu yang mengejutkan dan mengujakan saya sendiri ya. Bila saya tengok tengah malam, even the weekdays bukan weekend. Weekdays. Tengok macam semalam 13,000. Saya rasa sesuatu yang mengujakan dan memberi semangat untuk saya teruskan apa yang saya buat, kerana everything apa yang saya pergi ke lokasi, saya buat, saya show, everything is all about fan and realization of community lah. Tapi berapa jam untuk siaran tu tak terhad lah, 1 jam, 2 jam? Dia bergantung pada lokasi. Kalau lokasi tu power, mungkin 3 jam. Power in term of feedback, in term of feedback, respon. Tapi kalau lokasi tu sendu tu mean nothing. So as fast as possible kita cut off. Tapi orang kita ni dia memang suka benda-benda yang mistik dan misteri. Tapi ada yang peminat Hani cakap lah, dia kata kita die hard fans dan supporter ni, kita tak kenal erti mengantuk. Ramai yang jadi macam sejenis mata burung hantu. Okey. Kan. Hani, last soalan dapat nak tanya. Satu hari tidur berapa jam? Itu soalan ni. Terima kasih apa dengan soalan ni. Satu hari saya tidur 2 hingga 4 jam saja. Itu dia. 2 to 4 hours. Sebab ramai yang sangka Abang Hani sebenarnya tidur 8 jam, 8 jam. It's not true, geng. Aku hanya tidur 4 hingga 2 jam. So kadang-kadang kalau korang kerap tengok muka aku ketihan. Itulah sebabnya. Tapi untuk maintain, untuk kekal sihat, tidur pun perlu cukup. Apa yang Hani amalkan untuk kekal maintain? Nak pergi ke hulu ke hilir ni bukan senang. Itulah sebenarnya aku sendiri hairan yang diri aku ni. Banyak sangat energi terlebih. Bukan saja aku sendiri, kawan-kawan pun kata kau ni banyak energi. I don't know, mungkin bersemangat daripada fans sendiri, followers sendiri bagi semangat, minta. So aku fulfill. That's it. Alah. So malam ni tak ada live untuk malam ni kita ada live untuk kita bagi untuk 5 orang yang volunteer untuk menyahut cabaran secara solo. Dia orang akan pergi ambil kamera jalan seorang. Malam ni kita akan buat lah kemungkinan. Rasa macam nak rehat je. Boleh tak geng aku nak rehat? Geng-geng kata tak boleh. Okey, Latino kita setengah jam je kan. So memang banyak yang menarik, terutama perkongsian rumah ketuk pintu tadi tu. 80% adalah perbuatan manusia mengikut fakta yang telah dianalisis oleh Hani sendirilah. Jadi tak perlulah takut sangat. Itulah. Tapi jangan berani buka pintu tengah-tengah malam bila orang ketuk. Pastikan siapa yang mengetuk dulu baru buka, takut perompak. Betul lah kan. Okey Hani, sempena kita nak tutup tahun 2020 ni, ucapan Hani kepada para penonton pelayar Suara Merdeka dan juga your die hard fan di luar sana. Nak musim COVID-19. Yes. Pesanan Hani. Okay, pesanan jaga diri. Okay, macam mana nak jaga diri? You all know macam mana nak jaga diri. Kita dah baca macam benda yang kita bagi tahu. Dan untuk penonton daripada Suara Merdeka, terima kasih kerana aku nak mengucapkan terima kasih kepada Pak dan Tino sudi menjemput aku datang ke studio untuk ditemu ramah. Terima kasih sebab sudi datang. Dan aku pun mengharapkan untuk dijemput lagi untuk cakap sebab rasa macam ada chemistry in between semua. Dan kepada Die Hard fan, terima kasih datang. Terima kasih datang pula. Terima kasih menonton. Okay, terima kasih menonton. Sekali datanglah lawat support Suara Merdeka page. Okay, kita sama-sama grow, kita sama-sama up. Okay. Dan kepada semua sekali, selamat bersedia untuk tahun baru 2021. Okay. Alright, so insyaAllah kita jumpa lagi. Rindu-rindulah kami selalu. Saya Hasnurul Muhammad. Dan saya Khairul Anwar Yahya. Terima kasih kepada Solo Ambush, Abang Hani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.